Speaker, terima kasih sahabat saya dari Kota Belud. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sentiasa giat menjalankan ujian dan audit kualiti perkhidmatan dari semasa ke semasa bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan memenuhi standard yang telah ditetapkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588 dan standard mandatory untuk kualiti perkhidmatan. Selain usaha untuk memperbaiki jaringan jalur lebar melalui penyediaan infrastruktur komunikasi, SKMM juga menjalankan pengukuran kualiti di lapangan berdasarkan aduan dan perancangan audit berkala untuk seluruh negara. Pada tahun 2022, sebanyak 29 arahan Suruhanjaya telah dikeluarkan kepada pemberi perkhidmatan yang gagal memenuhi standard mandatory yang melibatkan 29 lokasi berbeza di Sabah. Melalui arahan Suruhanjaya ini, pemberi perkhidmatan wajib menaik taraf menara wajib menambah baik kualiti perkhidmatan dengan mengoptimalkan atau menaik taraf menara sedia agar kualiti pengalaman pengguna berada pada tahap yang baik. Ketidakpatuhan kepada arahan Suruhanjaya boleh dikenakan penalti sivil sehingga RM200,000. SKMM telah melakukan pengukuran semula untuk menyemak kepatuhan pemberi perkhidmatan terhadap kesemua 29 arahan Suruhanjaya yang telah dikeluarkan di Sabah. Setakat 9 hari bulan November 2022, hasil semakan mendapati bahawa standard mandatory telah dicapai di semua 29 lokasi tersebut. Aktiviti audit kualiti perkhidmatan ini juga akan diteruskan untuk tahun 2023 dengan sasaran sebanyak 4,000 lokasi di seluruh negara, termasuklah 225 lokasi untuk Sabah bagi memastikan standard mandatory terus dipatuhi dan sekaligus dapat memperbaiki masalah jaringan jalur lebar terutamanya di kawasan luar bandar. Sepanjang tempoh tahun 2018 hingga 2022, SKMM telah mengeluarkan sebanyak 170 kompaun yang bernilai RM7,470,000 kepada pemegang lesen bagi kesalahan kegagalan mematuhi standard kualiti perkhidmatan yang ditetapkan di seluruh Malaysia. Saya ada pecahan untuk pelbagai kesalahan tapi itu saya akan bagi dalam jawapan bertulis. Dan daripada jumlah kompaun yang telah dikeluarkan, terdapat satu kompaun yang bernilai RM50,000 telah dikeluarkan kepada Celcom Axiata Berhad bagi kegagalan mencapai piawaian kualiti perkhidmatan di Sabah. Dalam hubungan ini, maklum balas daripada orang awam bagi kawasan yang mempunyai masalah perkhidmatan adalah amat dialu-alukan bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil. Sebarang aduan yang berkaitan kualiti perkhidmatan dan rangkaian telekomunikasi bolehlah disalurkan terus kepada portal aduan SKMM menerusi pautan laman web https://aduan.skmm.gov.my dan kami juga mengalu-alukan semua maklum balas daripada yang berhormat. Sekian sahaja. Terima kasih. Silakan Kota Belud. Walaupun Yang Berhormat Timbalan Menteri, walaupun kerajaan berbelanja berbilion ringgit saban tahun ya untuk menaik taraf ataupun membina infrastruktur untuk melebarkan lagi liputan capaian internet ataupun panggilan telefon, tapi kalau kami di Sabah tu 4G tu kadang-kadang macam sekadar 4G, tidak rasa apa-apa bah. Jadi soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mewajibkan syarikat telco ini memberikan diskaun ataupun rebate kepada pengguna? Kadar tersebut mungkin juga boleh berdasarkan ditentukan oleh aduan ataupun tempoh masa yang dialami oleh pengguna. Dan juga soalan saya,
apakah standard-standard minima yang telah ditetapkan kepada syarikat telco dan internet ini yang perlu mereka patuhi di bawah MCMC lah, supaya bila kita reload RM30 kita betul-betul rasa RM30 itu. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih sahabat saya dari Kota Belud. Untuk soalan pertama, sama ada kita telah wajibkan rebate daripada syarikat telco, jawapannya ada tidak. Tetapi sebagailah consumer, pelanggan, mereka bolehlah minta rebate itu daripada syarikat telco. Dan kita percaya bahawa setakat ini memang saingan antara syarikat telco ini sangat hebat, sangat tinggi. Jadi syarikat telco akan buat yang terbaik untuklah to keep their customer. Jadi itu kami terpulang kepada syarikat telco, tetapi kalau ada keperluan, KSKMM akanlah mempertimbangkan untuklah masukkan permintaan rebate ini dalam General Customer Code GCC. Dan untuk soalan kedua, apa jenislah standard-standard minima yang telah ditetapkan oleh SKMM? Untuk Dewan Yang Mulia ini, SKMM telah mengeluarkan standard mandatory quality perkhidmatan untuk 4 jenis perkhidmatan. Iaitu perkhidmatan jalur lebar tetap, wire broadband dengan izin, jalur lebar mudah alih, wireless broadband, dan jugalah perkhidmatan seluler awam, public cellular service, dan juga untuklah customer service perkhidmatan pelanggan. Dan proses untuk menetapkan standard mandatory ini adalah kita wajibkan proses siasatan awam public inquiry supaya kita boleh dapat maklum balas daripada semua stakeholder pemegang tagu, dan standard ini akanlah disemak semula setiap 3 tahun. Dan kali terakhir standard ini dikaji semula ataupun disemak semula adalah pada Ogos 2021. Jadi kita welcome feedback daripada semua pihak bagaimana standard mandatory ini bolehlah ditambah baik. Terima kasih. Baik, saya jemput Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Ini Ketua. Saya ucap tahniah pada pihak kementerian yang mengambil tindakan mengenakan 170 compound yang disebut tadi. Soalan tambahan saya Datuk Ini Ketua ialah apa punca kegagalan syarikat telco ni untuk mematuhi standard yang ditetapkan? Apa punca yang biasa? Yang kedua ialah kita juga mendapat aduan apabila pengguna-pengguna telco ini, contohnya dia nak coveragenya terhad kerana dah ada dua pencawang, tetapi ada grey area di tengah-tengah tu. So dia mencawang sebelah kiri tak dapat, sebelah kanan tak dapat. So dia agak-agak terabai. Jadi apa tindakan pihak kementerian? Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat Al-Ustaz ataslah dua soalan tersebut. Apa punca mereka gagal untuk mematuhi standard mandatory yang telah ditetapkan? Banyak faktor, mungkinlah kerana permintaan untuk kawasan itu telah tambah. Jadi infra yang sedia ada itu tidak mencukupi. Jadi kami akan minta syarikat telco untuk tambah baik denganlah naik taraf infra yang sedia ada ataupun mendiri menara yang baharu. Kadang-kadang memang apabila kita sudah hantar arahan Suruhanjaya kepada mereka, tetapi dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan itu mereka tidak dapat mematuhi arahan Suruhanjaya itu, adalah kadang-kadang mereka juga menghadapi masalah denganlah PBT kerana untuklah mendiri, saya nak bagi contoh, kalau perlu mendirikan satu menara yang baru, tetapi you perlu dapat persetujuan daripada PBT ataupun you syarikat telco itu nak dirikan itu menara di kawasan perumahan tetapi tak dapat persetujuan daripada JMB ataupun management committee. Jadi itu akan menyusahkan, membawa kesulitan untuk syarikat telco untuk pastikan bahawa perkhidmatan yang paling bagus bolehlah ditawarkan kepada semua. Jadi ini adalah on the ground cabaran-cabaran yang dihadapi oleh semua. Jadi apabila situasi kedua yang disebut oleh Yang Berhormat Al-Ustaz tadi, bahawa mungkin jarak di antara dua menara itu ada tempat yang sudah neglected. Jadi ini adalah salah satu tempat yang kita perlulah maklum balas daripada orang awam supaya kita tahu bahawa ada area-area grey area yang di mana coverage itu adalah tidak mencukupi. Jadi SKMM bolehlah keluarkan arahan Suruhanjaya kepada syarikat telco
untuk naik taraf lagi infra di kawasan itu. Sebab tu kami selalu mengalu-alukan maklum balas daripada semua orang awam dan juga yang berhormat supaya SKM boleh juga memantau tahap perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh semua syarikat telco. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput